Lepas saja keluar daripada penjara 2004, dia bagi tahu kami, kita dapat sokongan dah. Kita dapat sokongan. Dan antara tokoh yang akan menyokong kita, Ghaffar Baba dia. Ui, Ghaffar Baba? Dia kata, betul, Ghaffar Baba. Ni hang tak percaya, hang tanya ni. Ghaffar Baba nak jumpa aku lagi dia. Ghaffar Baba nak jumpa aku, nak minta maaf. Dia rasa dia silap duduk dalam UMNO. Jadi nak sokong aku supaya kembalikan balik kehebatan kepimpinan Melayu. Ghaffar Baba nak jumpa aku. Jadi kami dalam kepala dok tahu Ghaffar Baba nak jumpa Anwar, nak minta maaf. Rupa-rupa cerita dia minta Zaid Ma'arif tu hidup lagi budak. Zaid Ma'arif. Dia cucu Ghaffar Baba. Dia telefon Zaid Ma'arif, Anwar ni. Dia bagi tahu kat Zaid Ma'arif, hang tolong atok aku nak jumpa Ghaffar Baba, aku nak minta maaf dengan dia. Yang kita orang tak tahu. Dia bagi tahu dengan Zaid, hang tolong atok aku nak jumpa Ghaffar Baba, aku nak minta maaf lah, aku silap apa semua, mungkin aku dosa aku kena 6 tahun semua ni, aku perlu jumpa dia. Zaid pun atok. Kata ni tok, Anwar nak jumpa, dia kata dia nak, masa tu bulan puasa, saya ingat lagi. Bulan puasa, dia kata dia nak buka puasa dengan Ghaffar Baba. Zaid kata Anwar nak jumpa, nak minta maaf, dan dia menghormati Tun Ghaffar. Dia kata dia nak jumpa di rumah, di Bukit Pantai. Ghaffar Baba kata kat Zaid, betul ke tu? Betul. Dia sendiri telefon, dia minta sangat. Jadi Tun Ghaffar kata bulan puasa ramai orang datang, saudara ramai buka puasa, kita jumpa lepas raya. 7-8 hari lepas raya jumpa. Tun Ghaffar pun setuju nak jumpa. Lepas saja raya nak berlaku pertemuan tu, dia dah bagi tahu kita orang. Dia bagi tahu dah confirm Ghaffar Baba nak jumpa aku, nak minta maaf lepas raya ni. Kita pun tunggu. Allah nak jadikan cerita. Si Zaid Ma'arif ni pergi Bangsa Village, beli barang apa semua, terserempak dengan seorang pemimpin PKR masa tu. Jumpa Zaid. Allahu Akbar Zaid. Allah, jumpa. Kebetulan jumpa hang, aku baru je balik mesyuarat dengan Anwar Ibrahim. Baguslah Ghaffar Baba nak jumpa Anwar, nak minta maaf. Zaid kata, apa dia? Anwar bagi tahu kami, baru saat tadi Anwar bagi tahu kami, malam ni dia nak jumpa, malam ni dia kata nak jumpa Ghaffar Baba. Ghaffar Baba nak minta maaf dengan dia. Zaid kata, Ghaffar Baba nak minta maaf dengan Anwar? Aku yang atur dia tu. Anwar yang nak minta maaf dengan Ghaffar Baba. Dah. Anwar kata Ghaffar Baba nak minta maaf dengan dia. Sudah. Zaid Ma'arif tahu dia dah kena kencing. Dia telefon Tun Ghaffar, dia kata cancel. Dia telefon Anwar Ibrahim, dia maki sebakui. Tu yang keluar. Saya nak tonton bayang. Itulah Anwar Ibrahim. Dia boleh tipu orang ni, dia tipu orang ni, dia tipu orang ni. Saya tak heran tuan-tuan kalau Wan Azizah kata you ni, I dah tengok video tu, memang you. Saya confident tuan-tuan. Dia kata apa? Tuan-tuan ingat apa dia jawab kat Wan Azizah? Rasa-rasa I do ingat you. Betul-betul macam you. Kalau you kena minta, I dah betul-betul ingat you. Tu pokok pangkat pembohong. Jadi 16 September tu, saya ingat lagi. Okey. Dia pandai tu. Dia buat kelam kabut kat kita, dia buat kita macam ni Agung dah panggil. Pakai baju Melayu, pakai kot, pakai tie. Kita pun kelam kabut pakai tie, pakai kot, pi kat Kampung Baru tu. Panas dah. Ni hang pakai cantik sikit pasal hang nak jadi menteri, angkat sumpah. Kita pun pakai. Tunggulah kat Kampung Baru tu. Berapa kali? Tunggu kat Kampung Baru, tunggu. Kan? Kawan tengok, pasal apa hang pakai kot? Kami kena pakai baju Melayu. Kita pun, aku nak jadi menteri, hang tak dapat. Yang kawan ni kata, aku pakai baju Melayu pasal aku dapat menteri, hang tak dapat. Baru dia kencing kot tu je. Kami tunggu tu. Lepas tu tanya, mana dia Barisan Nasional? Mana MP Barisan Nasional kata ni? Mereka duk tunggu kat Legend. Sekali mereka naik bas, kita jumpa kat pintu pagar istana. Okey. Tunggu. Sampai pukul 12, tak main lagi. Sampai pukul 3, tak main lagi. Ni mana dia ni? Tak tahu ni SB Haram Jadah ni. SB pula salah.
SB duk tahan tuanku ni. Kayak kita cukup yakin SB takut. Sampai pukul 5, tak apalah kita balik dulu, tuanku ada hal. Balik lah. Tak apa, minggu depan. Alah, habis. Tak ada apa. Kena bohong macam tu kan. Daripada kes Saiful menimbulkan keraguan, kes 16 September, kami dah tahu masa tu Pembohong. Cumanya beza dengan dulu. Dulu tuan-tuan, kami tak pernah tanya. Apa Anwar cakap semua betul. Apa Anwar bagi tahu semua kita terima bulat-bulat. Tak pernah double check, tak pernah counter check, tak pernah tanya orang. Tak pernah. Tapi this time around, disebabkan keraguan kes Saiful, kami tanya. Kebetulan ada antara kami yang ada akses kepada Tuanku Agong. Kebetulan antara kami ada yang akses kepada Panglima Angkatan Tentera. Pasal dia kata tentera sokong. Kalau BN, UMNO nak mengamuk, nak buat huru-hara, tentera akan tolong kita. Don't worry. Dia beritahu macam tu. Bila kita cek, pasal dia bagi tahu kami, dia jumpa Agong. Dia dah sembang dengan Agong, minum teh tarik lagi dengan Agong. Bila maklumat sampai daripada sumber yang sahih istana, betul ke tuanku ada jumpa Anwar? Bincang pasal ni. Jumpa Anwar. Last saya jumpa dia terserempak di mana tak tahu, tahun 2004. Itulah last Tuanku Agong terserempak pun. Bukan nak jumpa dia, terserempak dengan dia. Oh, kata, kita cek pula dengan tentera. Betul ke tentera akan support kita? Kalau kan, pasal apa nak support hang? Masa tu kita baru, sudah. Kita dah kena ni. Maka mulalah pemberontakan dalaman. Antara yang mula Datuk Zarin. Datuk Zarin masa tu Ketua Perhubungan PKR Negeri Pulau Pinang. Dia tengok DAP jadi kerajaan ni duk naya orang Melayu, duk naya kaki tangan kerajaan, duk buat macam-macam. Dia komplain kat Anwar. Saya pernah hadir salah satu masa yang dia komplain kat Anwar pasal DAP Lim Guan Eng ni. Anwar bukan saja tak support Datuk Seri Zarin yang dia kenal 35 tahun. Tapi Anwar maki dia. Sampai ke peringkat Anwar heret Datuk Seri Zarin ke Jawatan Kuasa Disiplin. Datuk Zarin kata ini pengkhianat. Sebab tu dia buat keputusan keluar. Dalam kes saya, bila berlaku isu kalimah Allah, lepas kes Saiful, kes 16 September, kita dah mula ragu-ragu, dah mula kata dia ni baru ni bohong kita ni. Berlaku kalimah Allah. Jalan Allah nak tunjuk kepada saya. Bila berlaku kalimah Allah, tuan-tuan, kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima orang Kristian nak guna nama Allah dalam bentuk Tuhan Trinity. Mana boleh kita terima? Tak boleh terima. Bagilah hujah apa pun, tak boleh terima. Tapi yang saya marah, saya tahu ada perbezaan pendapat ulama. Saya tahu, bukan saya ni bodoh. Tapi yang saya marah tu sebab yang dia sendiri bagi. Bila saya bangkit, saya start kritik. Saya start kritik cara terbuka. Dulu kritik dalam. Masa tu saya start kritik cara terbuka. Dalam parlimen saya bantai Khalid Samad, saya bantai PAS, saya bantai Anwar Ibrahim sendiri pasal isu kalimah Allah. Dia panggil saya, ni awak hang ni kasar sangat ni. Kata mana boleh kalimah Allah Kristian nak guna dalam bentuk Trinity. Yang nak guna pula Kristian Sabah Sarawak je. Yang Kristian kat Malaysia, kat bangsa tak pakai pun. Kita lawan-lawan hujah. Jawapan dia tu, saya tak peduli dengan pendapat ulama lain. Sebab ulama ada perbezaan pendapat. Tapi jawapan Anwar Ibrahim, bila dia kata, hang ni pun satu kalut, kita bagi mereka pakai dulu. Pasal kita nak undi mereka. Nanti bila kita jadi kerajaan, kita ambil balik. Allah. Saya kata, saya dapat depan dia. Saya kata, you ni, hang,
Saya guna perkataan, hang ni sampai nama Allah pun hang nak jual sebab undi Kristian. Oh, melampau. You have crossed the line. Ini kurang ajar namanya. Biadab terhadap Allah. Dan situ saya buat kenyataan, kalau tuan-tuan ingat. Kalau orang boleh jual Allah, apa pun dia boleh jual. Masa tu saya buat keputusan open. Bukan open criticism, open attack. Saya attack habis-habis. Sampai saya buat report polis. Saya buat report polis. Oh, dia dah tak boleh terima. Dia tak boleh terima bukan sebab report polis tu. Dia tak boleh terima sebab DAP berasa saya ni akan jadi penghalang. Macam mereka buat kat Hasan Ali sekarang lah. Macam mereka buat dekat Datuk Harun Toib sekarang lah. Macam mana mereka buat kat ulama'-ulama' sekarang lah. Bila ada orang dilihat sebagai penghalang kepada DAP ni, menjadi duri bagi DAP, mereka akan buang. Di waktu itu saya tahu dah. Saya dapat maklumat, mereka buat mesyuarat sama-sama mereka nak buang saya. Tapi disebabkan Datuk Seri Zarin dah keluar, Tan Tibin dah keluar, Mohsin dah keluar, ramai yang dah keluar, mereka takut nak buang. Mereka takut nak buang, tak sure. Tapi saya duk lanyak lagi. Masa tu saya dah tahu saya akan dibuang, saya akan dipecat. Saya buat keputusan, bincang dengan kawan-kawan. Saya buat keputusan, saya akan lawan, bukan untuk kekal dalam PKR, sebab saya tahu saya akan dipecat. Saya lawan sebab nak tunjuk pada rakyat pekung mereka ni. Sampai ke satu peringkat saya pressure, saya tekan, saya kritik mereka secara terbuka. Akhirnya mereka tubuhkan jawatan kuasa disiplin. Saya tahu mereka nak force saya letak jawatan sendiri. Saya tak mau. Saya kata lawan. Bila bawa depan jawatan kuasa disiplin, saya dah hantar surat. 3 kali saya hantar surat. Saya kata kalau nak bawa saya depan jawatan kuasa disiplin, saya boleh, tak ada masalah. Tapi saya kata mesti jawatan kuasa disiplin orang Islam, sebab ini isu kalimah Allah. Bawalah Makno Manuti ke, Badrul Amin ke, siapa ustaz-ustaz yang geng hang pun tak apa. Janji dia orang Islam, saya boleh lawan, supaya mereka boleh jawab depan Allah besok. Bila saya masuk bilik jawatan kuasa disiplin tu, tuan-tuan, saya terperanjat. Bila yang duduk dalam tu Padri Kristian, Father Goh Kiat Peng. Sekarang ni Setiausaha Agung Majlis Gereja Malaysia, Majlis Perunding Agama Hindu, Kristian, Buddha dan Sikh tu, Father Goh Kiat Peng. Dia letak seorang lagi aktivis Kristian, seorang aktivis Bar Council yang anti dengan saya, Madam Chiu. Dia letak seorang Hindu, seorang saja Melayu, Syed. Panel jawatan kuasa kafir nak bicarakan saya pasal isu kalimah Allah. Saya bagi tahu mereka, you fikir you layak ke nak bicarakan saya isu Tuhan saya? Panggillah orang Islam. Dia kata kami diarahkan untuk bicarakan you. Tak ada pilihan. Jadi kita kata tak apa. You pergi balik kat Anwar Ibrahim tu, you bagi tahu kat dia. You bagi tahu kat dia, saya nak jawatan kuasa disiplin orang Islam. Seminggu mai balik, mereka kata mereka punya arahan teruskan. Bila mereka kata mereka nak teruskan, saya buat keputusan. Saya kata saya tak boleh iktiraf you, sebab duduk depan you ni sendiri menghina agama saya. Sebab ini isu Islam, isu kalimah Allah. Saya keluar daripada bilik jawatan kuasa disiplin tu. Mereka buat mesyuarat pecat saya. Mereka pecat saya kerana tidak mengiktiraf jawatan kuasa kafir yang nak bicarakan saya dalam isu kalimah Allah. Barulah rakyat nampak pekung mereka ni. Sebab tu tuan-tuan, terutama kawan-kawan yang ada dalam PAS, jangan buat silap yang kami buat. Silap kami dulu tak pernah tanya, tak pernah cek.
Ceklah dulu. Tengok dulu, siasat dulu. Termasuk dalam isu video klip ni. Saya terperanjat, isu video klip ni, mereka tengok pun tak. Siasat pun tak, tanya pun tak. Tahu-tahu pergi buat fatwa. Tahu-tahu pergi buat khutbah. Tahu-tahu pergi buat tazkirah. Tahu-tahu pergi kuliah, pergi ceramah. Hentam orang sana kiri kanan. Ini isu fitnah, ini isu qazaf, ini isu apa, semua kita masuk neraka. Kita semua pakat masuk neraka pasal fitnah Anwar Ibrahim. Hang ceklah dulu. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Saya nak bagi tahu beberapa orang tokoh ulama PAS yang Allah buka minda mereka nak tengok. Tak macam mana tegak hati nak tengok. Ada seorang tu telefon saya. Telefon saya, dia kata, "Syekh, ana dah tengok dah." Kita pun tak tahu dia tengok, tapi dia kata dia dah tengok. Ana dah tengok dah video tu. Jadi, Ustaz rasa macam mana? Susah nak kata tu bukan Anwar. Itu ayat ni. Susah nak kata tu bukan Anwar. Ini ustaz ni dah kenal Anwar 40 tahun. Dia antara orang yang awal-awal telefon saya yang maki saya. Dia kata hang ni macam mana boleh fitnah boleh ni. Saya kata ustaz tengoklah dulu. Dah tengok ustaz call saya balik. Dalam seminggu dua dia call. Dia kata saya ana dah tengok. Dia orang PAS ni dia ana inta. Orang UMNO tak macam tu, dia ana inta naik unta. Dia kata ana dah tengok. Ini yang paling orang kata paling minimum. Dia kata apa? Susah nak cakap tu bukan Anwar. Tapi tuan-tuan, isu video klip ni bukan isu apa yang dia buat dalam tu. Depa duk bawa spin cerita ni isu fitnah, isu qazaf, fitnah Anwar berzina. Tuan-tuan, dia bukan soal berzina. Soal berzina tu soal mahkamah syariah. Pertama yang tuan-tuan kena faham, ni kawan-kawan PAS yang ada khususnya kena faham, yang dedahkan video tu Datuk Syazril SK Abdullah ni, dia kawan baik Anwar. Kena ingat tu. Tak apalah Rahim Tambici nak tumpang semangkuk, kawan tu pun satu juga. Hang pun ada masalah. Tak usahlah pergi sibuk. Bukan dia tak ada kena mengena. Rahim Tambici ni tuan-tuan, dia tak ada kena mengena pun. Ni kadang-kadang bangang orang UMNO satu hal ni. Ada bodoh juga orang UMNO ni. Hang dah tahu hang ada penyakit, hang nak bawa cerita tu. Lagi orang tak percaya. Tuan-tuan, saya berani cakap tuan-tuan, kalau isu video ni Rahim Tambici tak ada, ataupun koman-koman Rahim saja ada, Tambi tak ada, kepercayaan orang tu lebih. Sebab orang tengok Syazril. Semua orang tahu Syazril ni kawan baik dia. Tapi bila Tambi ni main, habis. Tu kata bodoh. Di situ bodoh. Kadang-kadang tuan-tuan, Saidina Ali sebut, kebenaran yang berterabur boleh dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Tu silap di situ. Tapi ini membuktikan, ni bukan kerja-kerjaan. Ni bukan kerja barisan. Tuan-tuan, kalau yang buat tu kita, kalau yang buat tu jentera kerajaan, Anwar lari cerik lama dah. Tapi pasal yang buat tu buat sendiri. Tapi isu dia tuan-tuan, satu yang dedahkan video tu ialah Syazril, kawan baik dia, kenal daripada tahun 95. Tahun 95, tahun dia timbalan Perdana Menteri. Siapa? Orang yang kenal Anwar kenal lah Syazril. Syazril ni besi Melayu Nala Karupan. Tu dia besi Melayu. Semua orang tahu. Satu, Syazril ni kawan baik dia. Baik. Persoalan dia nak jawab isu qazaf. Ini isu qazaf apa? Baru ni saya pergi Kelantan. Saya bagi tahu, kalau ada orang datang nak minang anak kita, ataupun anak orang lain, dia nak minang anak Tok Imam kat sini. Kita kebetulan orang kampung sini, kita kerja Kuala Lumpur, tapi kita balik. Hari meminang tu, kita nampak mamat ni mai, yang nak meminang ni,
dengan kereta Mercedes, kot tie apa semua, turun nak pergi minang anak Pak Haji. Kita pun tengok, ish, aku kenal mangkuk ni. Kan, bila dia ada Mercedes? Bila dia pakai kot tie ni? Aku tahu dia ni jual perempuan. Aku tahu dia ni, aku ada bukti report polis, aku ada video, aku ada gambar dia. Dia pun masuk minang anak Pak Haji ni. Pak Haji tengok datang pakai Mercedes mata belalang, nampak pakai kot tie. Terima, bawa balik. Lat 3-4 bulan, anak pun telefon, Pak, cek kena pukul. Lepas tu cek kena jual. Duit cek habis dia ambil. Anak telefon Pak pun pergi masjid, minta kat Tok Imam tolong buat sembahyang hajat, selamatkan anak saya, dah kena jual, dah kena jadi pelacur. Laki dia pergi buat dia macam ni. Kita pun dengar, kita pergi kat Pak Haji. Pak Haji, apa ni lah laki haram jadah apa nama menantu aku tu, dia pergi jual anak aku pula dah. Ni. Masa tu kita cakap kat Pak Haji ni, Pak Haji, sebenarnya masa Mamat tu pergi minang anak Pak Haji, saya kenal dia. Saya tahu dia tu siapa. Saya ada bukti, ada video, ada gambar, ada apa. Tuan-tuan rasa apa Pak Haji cakap masa tu? Dah. Dia bagi pelempang kat kita dulu. Pang sebiji. Haram jadah awak hantar abang aku. Tuan-tuan rasa ada ke Pak Haji tu nak kata, ish, hang ni duk tunjuk gambar tak seronok ni kat aku. Qazaf ni, ada Pak Saksi. Dah. Dia akan maki kita. Pasal apa tak abang kat aku? Hang dah tahu dia nak minang anak aku, nak jadi menantu aku, awak hantar abang kat aku. Kalau aku tahu. Ini yang kita nak bagi tahu rakyat. Kalau hang tahu. Syazril nak bagi tahu pada rakyat Malaysia, bukan dia nak kata kawan baik dia Anwar Ibrahim berzina. Dia nak bagi tahu pada kita, kawan baik aku ni tak layak jadi pemimpin. Dia nak kata kawan aku ni nak minang rakyat Malaysia, dia tak layak jadi menantu kita. Itu tujuan Datuk Syazril SK. Sama ada daripada situ bukti dia berzina ke, dia bergusti ke, main kondang-kondi ke, tu cerita lain. Tapi nak cerita video ni bukti dia tak layak jadi pemimpin. Itu saja. Kat mana timbul isu Qazaf? Di mana yang kata isu zina? Tak ada. Ini sampai buat fatwa, Qazaf kena bawa 4 orang saksi, apa semua. Saya kata hang ni betul-betul ish. Saya kata kalau hang hukum video ni Qazaf kena bawa 4 orang saksi, ada satu mana Ustaz bengong tak tahu. Saya puja. Saya kata Syekh, katalah hang tengah duduk kat rumah 2-3 pagi, tiba-tiba mai perompak masuk rumah hang. Perompak tu masuk rumah hang, dia rompak. Betul ke betul lah bini hang pun baru keluar pada bilik ayah, berkemban. Dia tengok, dia geram. Dia masuk dalam bilik, dia ikat kat hang kat luar, dia masuk dalam bilik, dia kunci, dia rogol bini hang. Dia lari keluar. Kebetulan dalam bilik hang ada CCTV. Dia pun lari. Mailah polis datang. Weng tanya. Apa dia buat tadi? Dia buat gini. Siapa dia? Saya tak tahu siapa dia. Tak cam langsung. Siapa dia? Tapi apa bukti? Kot ada dia tinggal spender ke, tinggal apa ke? Ada tinggal kad penalan ke? Tak ada. Tapi ada CCTV. Dalam bilik saya ada CCTV. Apa polis akan buat? Polis akan kata, bak mai lah tengok CCTV tu. Kan? Bak mai lah tengok CCTV tu. Kalau Ustaz PAS, dia kata apa? Hish, mana saya boleh bagi? Haram. Saya tak nampak orang saksi. Kalau ikut apa yang mereka cakap hari ni, mereka takkan bagi CCTV tu kat polis. Polis akan kata apa? Awak Ustaz bengong sangat. Kami bukan nak tahu, kami nak cam siapa dia. Siapa dia yang masuk pecah rumah Ustaz ni? Sama ada dia masuk, dia rompak ke, dia rogol ke, itu lain cerita. Kami akan siasat. Tapi yang kami nak tahu sekarang ni, siapa dia? Sekarang ni, Syazril nak bagi tahu, ini orangnya. Itu saja. Wajah sebenar Anwar Ibrahim. Pembohong, penipu. Itu saja. Yang susah sangat nak faham tu pasal apa? Ini naik mimbar khutbah, ini fitnah, ini Qazaf.
Tanya dia, ustaz dah tengok dah. Belum tengok lagi. Belum tengok pergi fatwa orang masuk neraka. Tapi yang lebih penting tuan-tuan, itu isu. Supaya tuan-tuan buka sikit minda. Ini bukan soal kazah, ini bukan soal fitnah. Ini soal nak menentukan layak atau tidak layak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tapi yang lebih penting dalam isu video ni tuan-tuan, yang lebih penting, isu PAS Profesor Makno akan kupas panjang. Saya nak cerita dari sudut yang lebih penting. Yang ini lebih penting. Saya minta tuan-tuan yang datang dengar malam ni jangan balik tidur berengkur buat video sendiri pula. Saya nak tuan-tuan pergi sebarkan. Jangan takut. Ni UMNO takut. Nak berdepan isu kazam. Lala tak biar pergi. Mereka keliling kampung, masuk masjid, keluar surau, khutbah, mimbar, tazkirah, duk maki hamun, kata fitnah, kazah macam-macam. UMNO tak tahu nak jawab. Kena jawab. Tuan-tuan kena confident kita di pihak yang benar. Kita kena jawab. Tapi yang lebih penting tuan-tuan dalam isu video ni, yang tuan-tuan kena faham betul-betul, bukan soal dia pergi ngenjut amoi tu ke apa, tak peduli. Belalai besar gajah ke apa tu tak. Saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Kan? Dua hal tu. Ada mangsa seorang. Yang lebih penting tuan-tuan, yang tuan-tuan kena tanya, bagi kita rakyat Malaysia, siapa buat video tu? Yang ni tak pernah tanya. Tuan-tuan, video tu bukan Datuk SK buat. Dia jumpa. Dia terjumpa. Tuan-tuan bodoh lah kalau Datuk SK buat, dia pergi tungging tengok gambar dia pun ada dalam tu. Bodoh kan tak? Dia pun tak tahu ada video dalam tu. Dia tak tahu. Pasal kalau mengikut maklumat yang kita diberitahu, dia dah bawa kawan tu pergi bilik yang sama. Bilik yang sama, dia dah bawa 5-6 kali dah. Jadi Tuhan, lagi sekali Tuhan tolong. Tuhan nak jadikan cerita, Anwar tinggal jam. Tu je cerita dia. Anwar tertinggal jam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok video tu betul-betul, tengok video. Dah tengok belum? Buat tak tahu. Sampai ada gaduh laki bini. Awak Anwar boleh buat macam tu, hang tak boleh. Dia boleh atas, boleh bawah, boleh tu. Apa? Tak tahu rupanya boleh duduk kat atas. Lama ni dah 40 tahun kahwin. Tu dia. Saya boleh duduk atas rupanya. Itu style Mat Sabu ceramah macam tu. Kita bukan level Mat Sabu. Pasal Mat Sabu duk mai keliling kampung ni. Siapa yang panggil Anwar Al-Juburi dulu? Mat Sabu. Dah betul? Kita cakap apa? Mat Sabu lah panggil Anwar Al-Juburi. Ya betul.